Gerak betul saya dengan Mustafa ni tadi. Kamu? Ya, cikgu. Mari sini. Ya, saya, cikgu. Sila duduk. Oh, baik, cikgu. Kenapa? Ada masalah ke, cikgu? Ada. Cikgu nak cakap sebentar dengan kamu. Ya, cikgu. Tadi, semasa waktu rehat, cikgu nampak dari jauh. Di kantin, kamu bertengkar dengan rakan kamu. Kenapa jadi begitu? Oh, okey. Sebenarnya tadi, cikgu, saya ingin makan dengan Mustafa. Mustafa sudah janji nak belanja saya hari ni, tapi tiba-tiba dia tak belanja pula. Oh, ya ke? Ya. Beginilah. Janganlah hal sekecil ini merosakkan hubungan kamu berdua. Kamu dengan rakan kamu tu bukan baru kenal. Tak salah cikgu, kamu dah kenal dari kecil lagi. Dan seperti sahabat karib. Itu nasihat cikgu. Diharapkan kamu bagi tahu pada kawan kamu bermaafan bersama. Okey? Boleh, cikgu? Okey. Kamu depan ni ada kelas PJPK kan? Ada, cikgu. Bersama dengan Cikgu Hakim. Dengan cikgu Hakim. Ya. Cepat pergi. Nanti lewat nanti marah pula Cikgu Hakim. Baik. Terima kasih, cikgu. Ya. Silakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid di rumah. Apa khabar semua? Saya harap semuanya sihat. Sihat belaka. Kenapa saya sebut perkataan sihat tu? Mata pelajaran hari ini ada kena-mengena dengan perkataan tersebut. Ya, nama saya Hanif Sean dan anda semua sedang menonton Didik TV KPM dalam slot menengah rendah. Hari ini sebenarnya mata pelajaran yang sama-sama kita akan belajar ialah pendidikan kesihatan untuk tingkatan 3. Sudah tonton kan profil guru kita tadi? Tentunya bersama saya ialah Cikgu Hakim, ya, guru pendidikan kesihatan. Assalamualaikum, cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu, apa khabar hari ini, cikgu? Alhamdulillah. Hani apa khabar? Saya juga sihat, cikgu. Alhamdulillah. Ini sebab kita mahu kan? Betul, cikgu. Dalam mata pelajaran ni kita semua nak kekal sihat Ya, juga. betul. Dan cikgu, tentunya bukan kita berdua saja hari ini. Kita Ya, ada betul. juga seorang jurubahasa iaitu Cikgu Fati dari Sekolah Kebangsaan Putrajaya Precinct 18-1. Saya pasti Cikgu Fati di situ juga dah bersemangat dan sihat-sihat belaka, ya. Baik, Cikgu Hakim. Cikgu, dalam mata pelajaran hari ini boleh perkenalkan tajuk kita kepada murid-murid di rumah? Okey, melihat daripada gimmick tadi menunjukkan kepada kisah perhubungan. Itu tajuk kita hari ini. Tetapi sebelum itu, murid-murid semua keluarkan buku teks tingkatan 3. Buka bahagian isi kandungan. Perhubungan muka surat 162. Hanif, kamu Ya, tak bawa cikgu. buku teks kan? Saya tak ada kamu guna buku teks. Cikgu. Baik, terima kasih, Okey. cikgu. Muka surat 162, cikgu. 162. Cikgu, sebenarnya bukan kita berdua sahaja, bukan kita bertiga, minta maaf, dengan Cikgu Fati saja di Ya, sini. betul. Kita juga ada 4 murid dalam talian, 4 cikgu, orang ya. murid bersama kita. Baik, cikgu boleh perkenalkan murid-murid kita yang berada dalam talian sekarang? Okey, boleh. Okey, murid yang pertama, Lavanya. Hai semua, selamat sejahtera. Nama saya Lavanya, anak perempuan Raja Surian. Okey, murid yang kedua, Nurin Jazlina. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nurin Jazlina binti Abdul Hafiz Al-Fatah Ali. Murid yang ketiga, Dania Husna. Hai semua, nama saya Danet Syah Husna. Murid yang keempat, Chandra Bhushan. Hai semua, nama saya Chandra Bhushan dan anak lelaki Siramesh. Okey, untuk maklumat semua, murid-murid ni semua dari satu sekolah yang sama iaitu Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Tuanku Jaafar. Baik, cikgu, terima kasih atas pengenalan tersebut. Saya pasti murid-murid kita dalam talian tu sudah bersemangat dan sebenarnya cikgu kita sekarang akan berkongsi apakah objektif pembelajaran kita hari ini. Okey, baiklah kita teruskan. Apakah objektif pembelajaran kita hari ini? Okey, tajuk kita hari ini iaitu perhubungan. Objektif pembelajaran diharapkan murid dapat yang pertama, menyatakan maksud persahabatan. Dan yang kedua, menjelaskan perbezaan pelbagai jenis persahabatan. Dan yang ketiga, menjelaskan kepentingan menjaga batas pergaulan dalam persahabatan. Dan yang terakhir, yang keempat, iaitu membentuk idea cara berkomunikasi secara berkesan dalam persahabatan. Dalam topik ini, perkara yang ditekankan adalah topik perhubungan yang diajar dalam kurikulum pendidikan kesihatan adalah untuk mendidik murid-murid agar timbul kesedaran, kepentingan kemahiran interpersonal
dan komunikasi berkesan dalam perhubungan persahabatan. Okey, ini adalah berkenaan objektif pembelajaran kita. Seterusnya, kita lihat terlebih dahulu apa itu yang dimasukkan persahabatan. Tetapi sebelum tu, Ya, Hanif. cikgu. Saya boleh tanya tadi sebenarnya. Sebelum kita pergi lebih dekat apa itu masuk persahabatan, mari kita dengar pandangan murid-murid ini terlebih dahulu. Baik, cikgu. Okey. Kita Siapa yang ingin cuba dahulu, cikgu? kita cuba Lavanya. Silakan Lavanya. Baik cikgu. Persahabatan adalah hubungan efektif yang dapat dijalinkan antara dua atau lebih individu. Okey. Rasa tak cukup begitu. Kita tambah lagi. Chandra Bhushan. Baik cikgu, pada pandangan saya, persahabatan ialah tingkah laku seperti tolong-menolong dan kerjasama antara kita dan rakan kita. Okey, Dania Husna. Okey cikgu, pada pendapat saya, rakan ni adalah rakan yang mampu bersama dengan kita pada waktu susah dan senang dan dapat menjadi pendengar yang baik pada waktu-waktu kita bersama dengan dia. Nampaknya terakhir Nurin macam nak mencuba situ. Silakan Nurin. Okey, pada pendapat saya, persahabatan ni ialah hubungan yang sangat rapat antara dua individu atau lebih. Okey Tania, apa yang kamu beri pandangan tadi betul lah tu. Tapi kita pergi lihat yang lebih dekat. Apa itu pengertian persahabatan? Baik, cikgu. Okey, persahabatan merupakan satu amalan sosialisasi yang penting kepada setiap individu kerana persahabatan akan membentuk kehidupan yang lebih bermakna. Apa itu yang dimasukkan dengan amalan sosialisasi? Amalan sosialisasi adalah proses di mana seseorang individu mempelajari dan menerima nilai, sikap dan kemahiran dalam pembentukan personalitinya. Persekitaran kita mempengaruhi diri kita sebenarnya, Hanif, ya. Okey, jadi dalam bahagian ini kita dapat lihat pengertian apa itu persahabatan. Begitulah Hanif berkenaan persahabatan kita. Baik, cikgu. Saya rasa itulah erti persahabatan dan segala yang kita dengar daripada murid-murid dalam talian kita jaga tadi ada kena-mengena dengan ada erti kena-mengena dan definisi yang cikgu Hakim betul. sebut tadi. Baiklah, sekarang kita akan berehat sebentar. Sambil-sambil kita berehat tu, cuba kita ingat rakan-rakan karib kita dan agaknya bagaimana kita ingin membaiki ataupun lebih mengakrabkan kita punya Betul, persahabatan Hanif. kawan-kawan ni. Kita akan berehat sebentar. Pastikan anda jangan ke mana-mana. Terus bersama kami di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai rakan-rakan, hari ini kita sebenarnya sedang membincangkan topik persahabatan dalam mata pelajaran Pendidikan Kesihatan untuk tingkatan 3 di mana tentunya di Didik TV KPM. Bersama saya ialah Cikgu Hakim. Cikgu Hakim, tadi kita tentu sudah tahu erti persahabatan. Boleh cikgu kongsikan lagi mengenai topik ini sekarang? Okey. Berkenaan dengan topik persahabatan ni, iaitu perhubungan, dia bukan sekadar persahabatan ni. Kita ada pola, ada kumpulan-kumpulannya. Mesti Hanif tak pasti kan, ada ke kumpulan-kumpulan dia kan? Pola kumpulan-kumpulan apa ni Dia ada cikgu sebenarnya? pecah-pecahannya. Okey, dalam bahagian ni kita akan sentuh. Okey, mari Baik. kita belajar. Silakan cikgu. Okey. Menjelaskan perbezaan pelbagai jenis persahabatan. Di sini kita lihat pelbagai kategori dalam persahabatan. Okey, kebahagiaan dalam persahabatan. Kalau kita lihat gambar ni Hanif, murid-murid semua, inilah kebahagiaan yang kita nak capaikan. Saya setuju cikgu. Kita nak mesti positif, kita nak bahagia, tak nak sedih-sedih. Betul tak Hanif? Betul. Betul tak murid-murid semua? Betul. Okey, jadi nampaknya ada murid nak kongsi. Dania Husna. Dania Ya, Husna. saya. Kalau kita lihat kebahagiaan dalam persahabatan ni, apa yang kamu tahu tentang kebahagiaan? Apa yang nak dicapaikan dalam kebahagiaan dalam persahabatan ni? Okey. Dalam persahabatan ni yang paling penting dalam persahabatan adalah kejujuran antara dua pihak. Okey, jadi bila ada kejujuran tu maknanya kita akan dapat mencapai kebahagiaan dalam persahabatan tu. Okey.
kejujuran dua pihak. Betul tu. Menarik Itu jawapan dia antara juga. dia. Okey, adakah yang lain nak mencuba? Nampaknya macam Chandra nak mencuba di situ. Silakan Chandra. Apa yang kamu nak capai dalam kebahagiaan dan persahabatan ni? Saya nak capai maksudnya kegembiraan dalam hidup. Kegembiraan. Yelah, dalam persahabatan ni, kan, mesti kita nak kegembiraan. Betul. Mana kita nak sedih-sedih. Kawan dan tempat kita berkongsi kegembiraan. Betul. Okey, baiklah. Kita lihat pola persahabatan remaja. Ada 4 pola. Kenalan, sahabat biasa, sahabat karib, sahabat intim. Kalau kita lihat di pola ni, bulatan ni, semakin dalam, semakin kuat keakrapannya. Okey, mula kenalan. Lepas tu, biasa. Selepas tu, karib. Kemudian, intim. Jarang kita dengar sahabat intim, kan? Betul, biasa cikgu. kita dengar karib. Itu biasa. Okey, kita kupas dah. Boleh, cikgu. Okey, kita lihat kenalan terlebih dahulu. Okey, apa yang dimaksudkan dengan kenalan? Kumpulan individu yang anda kenal dan sering berjumpa semasa berada di sekolah, kawasan perumahan dan sebagainya. Sekadar kenal-kenal begitu. Oh, dia ni ada. Oh, dia ni ada. Tetapi tidak rapat. Okey, seterusnya kita pergi yang kedua, iaitu sahabat biasa. Apakah yang dimaksud dengan sahabat biasa? Kumpulan individu yang wujud dalam kehidupan dan mempunyai minat atau hala tuju yang mungkin sama. Individu-individu ini adalah seperti rakan sepasukan anda atau rakan yang menghadiri kelas yang sama. Apa yang dapat dimaksud di sini adalah mempunyai minat atau hala tuju sama. Contohnya, dia pergi bermain bola sepak, latihan untuk mencuba pergi ke tahap yang lebih tinggi. Contohnya, dia meminati mata pelajaran matematik. Contoh, dia pergi kelas tambahan, dia ikuti sama-sama, dikenal rakannya bersama dengan dia, jadi dia belajar bersama di situ. Cuma dia minat dan tuju dia ke arah yang sama. Okey, 2 dah selesai, tinggal lagi 2. Sahabat karib. Apa yang dimaksudkan dengan sahabat karib pula? Individu yang sudah lama dikenali, daripada kecil dikenali, dan sering meluangkan masa dan melakukan aktiviti bersama. Seperti menonton wayang, saling kunjung-mengunjung dan makan bersama. Anda juga boleh berkongsi perasaan, pendapat dan memberi pandangan dengan selesa. Okey, sahabat karib ni, dia tambahan lagi. Dia lagi kuat lagi. Maksud dia lebih banyak aktiviti bersama dan berkongsi perasaan, pendapat dan macam-macam lagi. Kita lihat di situ. Okey. Ada satu lagi. Satu lagi, cikgu. Lagi dapat. Okey. Iaitu sahabat intim. Apa yang dimaksud sahabat intim? Kalau kita tak belajar ni, mesti kita tahu apa itu sahabat intim. Selama kita sentiasa sebut sahabat karib dia, kan? Okey, sahabat intim murid semua, individu yang sangat rapat, lebih rapat daripada rakan karib dan mesra serta boleh berkongsi perasaan, pendapat dan pandangan peribadi. Okey, ini sama seperti sahabat karib tadi. Mereka ini merupakan tonggak dalam kehidupan seorang remaja. Maksud tonggak sini adalah kalau rakan kita tu tidak bersama dengan kita, kita rasa macam tidak kena je. Saling tak melengkapi kata. Bila dia ada, kita baru semangat. Itu menunjukkan betapa ukhuwah dia begitu rapat. Okey Nanif, okey murid-murid semua, cikgu dah terangkan setiap kategori. Jadi cikgu nak lihat adakah kamu faham atau tidak. Mari kita adakan satu permainan aktiviti kepada murid-murid ini. Ada aktiviti, cikgu. Ada aktiviti yang menyeronokkan untuk anak-anak murid kita. Iaitu aktiviti pilih warna, kemudian mereka perlu berkongsi pengalaman mereka untuk melihat mereka faham atau tidak kategori-kategori tadi. Okey, sekarang ini kita buka ruang kepada anak murid kita, Hanif, untuk pilih warna kegemaran mereka. Siapakah yang ingin mencuba pilih warna yang dia suka berdasarkan warna-warna yang disediakan ini? Betul. Okey, cikgu buka kepada anak murid cikgu. Silakan. Cuba angkat tangan siapa yang ingin siapa mencuba. dulu? Chandra, nampak semangat di situ Chandra. Ya Chandra. Saya nak pilih warna hijau. Kamu pilih warna hijau. Okey. Kita ingat Chandra warna hijau. Okey, lagi siapa lagi?
Saya cikgu. Okey, Dania Husna, warna apa? Saya nak warna biru cikgu. Dania Husna warna biru, Chandra hijau, Dania warna biru. Okey, lagi? Cikgu, saya Silakan. nak pilih warna jingga, cikgu. Okey, Lavanya pilih warna jingga. Okey, baik. Satu lagi warna, cikgu. Tinggal satu lagi warna, tak ada pilihan. Siapa yang tinggal? Saya Nurin Jazlina. Nurin Jazlina. Bermaksud kamu lambat situ, jadi kamu tiada pilihan. Pilih warna pink. Kita tengok di manakah, apakah setiap warna tu, apa kategori dia. Okey. Murid-murid dah bersedia? Kita semua dah tak sabar-sabar dah ni, cikgu. Okey, kita tengok. Apa Yang maksud pertama, warna warna-warna hijau. Apakah warna hijau ni ya? Hijau adalah kenalan. Biru, sahabat biasa. Jingga, sahabat karib. Pink, sahabat intim. Jadi, murid-murid semua, arahannya mudah sahaja. Kefahaman kamu berdasarkan kepada pengalaman, kamu perlu beri sebab dan contoh berdasarkan situasi-situasi ini. Ya. Okey, baik. Kita mula dengan warna hijau, iaitu kenalan. Okey, Chandra. Betul, Chandra, kamu warna hijau? Betul, cikgu. Okey, Chandra. Kongsikan pengalaman kamu dan kefahaman kamu. Berikan sebab dan contoh. Baik. Kenalan bermaksud seseorang yang tahu sedikit tentang kita. Berdasarkan pengalaman saya mempunyai seorang kenalan yang saya sering berjumpa dengannya di sekolah dan juga saya sering berjumpa dia di kawasan perumahan. Okey, Chandra bagi tahu dia sering berjumpa. Dia tahu orang tu ada berada bersama dia di sekolah ataupun di kawasan perumahan. Tapi dia tak kata dia rapat, dia kenal lebih dekat. Okey, kita lihat betul atau tidak. Okey, sering berjumpa dan berada di bersekolah. Tahniah, Chandra. Cikgu bagi 3 bintang untuk 3 Chandra. bintang untuk 3 Chandra. bintang. Tahniah, Okey. Chandra. Sebab dia berani berkongsi pengalaman dia. Betul. Okey, seterusnya sahabat biasa warna biru. Siapa tadi sahabat biasa? Saya. Okey, Dania Husna. Okey, Ya. kongsikan. Okey, bagi dalam kefahaman saya, sahabat biasa ni adalah sahabat yang berkongsi minat dan hala tuju yang sama dalam hidup kita. Dia hadir dalam hidup kita sebagai rakan. Jadi, sebagai contohnya, saya ada 2 orang rakan sekelas yang kami suka membuat eksperimen sains bersama-sama dan kami juga berkongsi cita-cita yang sama iaitu untuk menjadi doktor. Okey, baik. Wah, menarik tu, Rakan cikgu. kita sebut tadi, Dania Husna, mempunyai hala tuju, minat yang sama. Berkait atau tidak? Mari kita lihat, Nif. Suka lakukan eksperimen sains. tadi, Eksperimen cikgu. sains. Nak jadi doktor. Nak jadi doktor. Bagus tu. Okey, kita lihat betul atau salah. Minat sama, rakan sekelas. Berkait rapat. Tahniah diucapkan kepada Dania Husna. Cikgu bagi 3 bintang juga. 3 bintang tu Okey. Dania Husna ya. Bagus, bagus. Seterusnya warna jingga juga. Seterusnya warna jingga, iaitu sahabat karib. Okey, sahabat karib. Lavanya. Okey, Lavanya. Sahabat karib. Macam mana tu Lavanya? Kongsikan. Okey, cikgu. Dalam pemahaman saya tentang sahabat karib ni, sebenarnya kawan yang erat hubungannya. So dalam pengalaman saya sebenarnya ada seorang sahabat karib. Kami sudah lama dikenali dari sekolah rendah, cikgu. So nama dia sebenarnya Aminah dan kami sentiasa melakukan aktiviti bersama seperti bermain, mengulang kaji dan sebagainya, cikgu. Okey, terima kasih Lavanya. Lavanya kata tadi, dia kenal rakan dia daripada sekolah rendah. Sering melakukan aktiviti bersama. Betul atau tidak, Hanif? Namanya Aminah, cikgu. Aminah. Itu saya ingat tu. Itu perpaduan yang kita perlu ada. Betul, saya setuju. bercampur semua. Okey, baik. Kita lihat. Sudah lama dikenal daripada sekolah rendah dan sering melakukan aktiviti bersama. Tahniah cikgu ucapkan kepada Dania. Okey, saya cikgu kepada Lavanya. Okey, cikgu bagi 3 bintang kepada Lavanya. 3 bintang juga untuk Lavanya. Tinggal seorang Betul lagi. Yang warna merah jambu ni, sahabat merah intim. jambu. Siapa yang akan berkongsi ni kita, cikgu? Iaitu sahabat intim. Siapa tu yang berkongsi? Iaitu Nurin. Okey, silakan Nurin. Okey, baiklah. Sahabat intim ialah orang yang sangat rapat dengan kita. Contohlah macam pengalaman saya ada seorang sahabat intim ni.
and dia sangat rapat dengan saya sampai saya selesa nak kongsikan masalah saya dengan dia. Lepas tu saya boleh luah perasaan saya dekat dia. Dia kekuatan lah dalam hidup saya. Okey. Cikgu tambah sedikit. Boleh, cikgu? Betul lah tu. Kita, dia kata, sentiasa bersama, suka luah perasaan. Jadi, dari segi pelibatan, Nurin dari segi pelibatan pun, dia turut bersama dengan kita juga. Contohnya, aktiviti, dekat kelas tambahan ke apa ke kan. Kalau murid ni tak ada, kita rasa macam tak cukup. Mana rakan baik kita? Kita nak sama-sama berjaya kan. Dia contoh, itu dipanggil tonggak. Dia akan sentiasa bersama dengan kita. Okey, tapi apa yang Nurin tersebut, cikgu tak kata salah. Betul. Cuma cikgu tambah sedikit. Okey, jadi cikgu bagi 3 bintang kepada semua anak-anak murid cikgu. Tahniah cikgu ucapkan. Okey, kita lihat sini. Nurin kata apa? Sangat rapat. Tonggak kehidupan yang kita tambah sikit tadi. Okey, di sini kita dah bagian ni dapat membezakan. Membezakan pola persahabatan. Kalau kita tahu dulu, ingat persahabatan sekadar sahabat biasa. Memang kawan-kawan saja kan. Rupa-rupanya ni kita ada 4 kategori. Iaitu apa tadi? Yang pertama, kenalan. Kedua, sahabat biasa. Ketiga, sahabat karib, cikgu. Sahabat karib, betul. Sahabat karib. Yang keempat, sahabat intim. Sahabat intim. Hanif pun jawab betul juga. Betul juga. Berapa bintang, cikgu? Cikgu bagi tambah 1 bintang. 4 bintang kepada Hanif. Betul saya. Baiklah. Itulah perbezaan antara pola persahabatan remaja. Begitulah Hanif. Baiklah, kepada murid-murid di rumah, ingat tahu ada 4 pola tersebut ya. Kalau kita sedang dalam zaman remaja kita, tu sangat penting kita kenal kawan-kawan kita. Dan sekarang kita akan berehat sebentar. Banyak lagi Cikgu Hakim akan berkongsi dengan kita mengenai perhubungan dan juga persahabatan. Pastikan anda terus bersama kami di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Perhubungan. Kita sebenarnya bukan macam nak bercerita mengenai kisah cinta pula. Sebenarnya hari ini kita sedang dalam topik perhubungan dalam mata pelajaran pendidikan kesihatan. Anda semua kembali bersama kami di Didik TV KPM slot menengah rendah. Dan sekarang sebenarnya kita ada Cikgu Hakim. Dan Cikgu Hakim sekarang dalam topik perhubungan ni, Cikgu akan bincangkan dengan lebih dalam mengenai tindakan menjangkaui batasan. Ya, betul. Apa maksud tu, Cikgu? Okey, maksud sini adalah dalam kita persahabatan, kita ada batas-batas pergaulan, berinteraksi. Sekiranya kita tidak menjaga batas pergaulan ini, perkara yang tidak ingini boleh berlaku. Dalam bahagian ini, kita akan bincangkannya. Baik, Cikgu. Silakan, Cikgu. Okey, menjelaskan kepentingan menjaga batas pergaulan dalam persahabatan. Sangat penting, Nenef. Kalau kita kurang beri perhatian pada batas-batas pergaulan ini, boleh mendatangkan pelbagai masalah-masalah yang negatif pada diri kita maupun persekitaran kita. Okey, baiklah. Okey, inilah murid-murid semua. Hanif, kesan. Sekiranya tidak menjaga batas-batas pergaulan. Minta dijauhi perkara-perkara sedemikian. Okey. Kita kena tahu juga, Hanif. Murid-murid semua, kita perlu tahu macam mana kita perlu untuk mengelak berlakunya perkara-perkara seperti tadi. Berita-berita yang negatif tadi. Macam mana kita perlu nak mengelak? Dia mesti ada punca dia. Apa punca dia? Sering berlaku begitu. Okey, antara contoh tindakan menjangkaui batasan perhubungan. Yang pertama, paksaan dalam membuat tindakan. Hanif, murid. Sekiranya diberi paksaan untuk membuat sesuatu, Hanif rasa tak? Kalau kawan paksa-paksa, Hanif. Kadang-kadang, Cikgu, saya rasa kalau buat pun kita tak puas hati. Tak puas hati. Tapi kalau boleh, kita tak nak buat. Sebab kita kalau nak buat pun sekalipun, kita perlu rasa ikhlas. Rasa memang betul kita nak buat. Kalau dipaksa-paksa, kita akan rasa rimas. Jadi kita buat ala kadar saja. Okey, seterusnya. Mengambil kesempatan demi kepentingan diri. Maksud di sini, murid-murid, contohnya,
dia tahu rakan dia ni pandai dalam sesuatu subjek. Contoh subjek apa kita ambil? Matematik lah. Matematik juga. Contoh. Jadi dia guna kelebihan rakan baik dia ni. Dapat kerja daripada cikgu Hakim bagi, dia hantar pada kawan. Tolong buat lah. Jadi cikgu Hakim tak tahu. Betul tak betul tindakan tu? Saya rasa itu tindakan tidak betul, cikgu. Tak betul, Nanti yang rakan tu tak belajar lah. Kalau tak buat latihan. Memang dia kerja dia siap. Tetapi dari segi jangka masa panjang dia tak bagus kat situ. Betul. Okey, seterusnya ugut. Kalau kamu tak buat begini, saya akan ugut. Saya akan sebarkan sesuatu. Jadi minta dijauhkan. Minta dijauhkan. Okey, seterusnya yang keempat, menuding jadi kesalahan ke arah anda. Dia melakukan kesilapan. Dia tahu rakan dia ada sebelah, dia tunjuk rakan dia. Murid-murid pernah berlaku ke begitu? Kalau pernah, minta-mintalah dielakkan bersama dengan rakan-rakan macam itulah ya, Nim. Betul, saya setuju, cikgu. Okey, seterusnya yang kelima. Okey, ini semua ada antaranya. Sebenarnya ada banyak lagi, Nim. Okey, yang kelima, memberi nasihat tidak baik. Dia tahu perkara ini tak bagus. Dia cakap dengan kawan dia, murid, lakukanlah ni, tak ada masalah, cuba je sekali. Contohnya, kita tahu rokok tu bahaya kepada kesihatan. Betul, cikgu. Memang tidak boleh. Bahaya kepada kesihatan. Tetapi rakan baik dia ni, galakkan dia. Kau cubalah sekali, kamu cubalah sekali. Jadi rakan tu kemungkinan boleh terpengaruh kalau dia tak kuat. Jadi dia kena beringat. Seterusnya, fitnah terhadap anda. 7, kekerasan fizikal untuk menurutnya. 8, buli. 9, pecah amanah, iaitu membocorkan rahsia. Sebenarnya ni, murid semua, ada banyak lagi tindakan menjangkauan batasan pergaulan. Okey, ini adalah antaranya. Okey, Hanif. Ya, cikgu. Cikgu nak tanya, pernah tak berlaku salah satu ni pada diri kamu? Pernah, cikgu. Pernah, ya? Ada orang pernah bocorkan rahsia saya, bocor cikgu. rahsia. Kalau macam tu, macam mana kita nak buat? Ya? Terus terang cikgu, saya geram tak puas hati. Tapi adalah langkah-langkah yang saya harus ambil. Sebab kalau boleh, kita tak nak putuskan silaturahim. Ya, betul. Hanif sebut langkah-langkah. Di sini kita akan kupaskan apa langkah yang sepatutnya yang perlu kita lakukan. Okey, iaitu cara mengatasinya. Yang pertama, murid-murid, kamu remaja. Kamu kena pandai memilih rakan. Kedua, elakkan berpasangan. Biasanya berpasangan kita gelar sebagai apa? Pasangan macam mana, cikgu? Berpasangan iaitu seperti apa? Couple. Couple juga. Minta dielakkan. Couple ni. Okey, ketiga, penyediaan jadual waktu. Sediakan jadual waktu. Selepas ni, jam 8, 9, apa perlu saya buat? 9, 10, apa perlu saya buat? Sekiranya kita ada jadual waktu, jadi masa kita penuh, tersusun dengan perkara-perkara yang baik. Okey, seterusnya, keempat, kawalan terhadap media sosial. Dan yang kelima, hubungan berkualiti di antara remaja, keluarga dan guru. Okey, ini adalah antara cara mengatasi untuk mengelak perkara-perkara yang tidak diingini seperti yang disebut tadilah. Okey, sekarang ni kita adakan satu aktiviti kepada anak-anak murid kita, Hanif. Kita ada pilih warna lagi, cikgu. Pilih warna. Warna kita kekal warna tadi. Boleh, kita kekal warna tadi. Okey, cara mengatasi berdasarkan situasi. Okey, Hanif. Kita beri salah satu situasi kita tadi. Kita tengok siapa yang dapat. Jadi mereka perlu memikirkan cara untuk mengatasinya. Boleh, Hanif? Kita boleh, mulakan. cikgu. Itu penting, cikgu. Okey. Kita lihat yang hijau tadi. Siapa hijau tadi? Chandra. Chandra Bhushan. Okey, Chandra Bhushan sudah bersedia? Okey, kita lihat. Apakah warna hijau? Pecah amanah. Pecah amanah, membocorkan rahsia kamu. Macam mana kamu nak mengatasinya, Chandra Bhushan? Nasihatkan saya sebab saya pernah kena ni. Sekiranya saya ada rakan seperti ini, saya akan siasat terlebih dahulu, betul atau tidak. Sekiranya betul, saya akan tanya sebab mengapa dia buat begitu. Sekiranya sekiranya tidak betul, info yang saya terima itu tidak betul, saya akan Apakah tindakan seterusnya? Apa tindakan seterusnya, Chandra? Okey. Baik, Chandra sebut tadi, dia kata dia akan
siasat terlebih dahulu. Betul atau tidak? Kalau betul, dia akan jauhlah orang macam tu. Kalau tak betul, dia akan kawan seperti biasa. Okey, tahniah cikgu ucapkan pada Chandra kerana berani mencuba. Okey, seterusnya kita lihat warna apa tadi seterusnya? Warna biru. Okey, Saya. biru. Dania Husna. Ya, betul. Okey, silakan. Okey, jika saya menghadapi situasi yang sebegini, pertama sekali saya akan cuba bertenang dahulu. Dan saya akan cuba bersemuka dengan dia. Saya akan tanya berdepan-depan, tanya dengan dia sama ada ke apa-apa perkara yang dia tidak bersuah hati dengan saya, dan saya akan cuba untuk mencari jalan penyelesaian dengan cara yang baik. Untuk mengelakkan pemusuhan. Ya, betul. Baik. Hanif, memberi semua. Terlebih dahulu kita faham konteks fitnah tu dulu. Fitnah tu tidak menceritakan yang benar tentang diri kita di belakang, bukan di hadapan kita. Cerita memburukkan kita, dikata kita buat ni lah buat tu, tapi sebenarnya kita tak buat, dia fitnah. Itu yang dimasukkan. Jadi kita dah dengar rakan kita iaitu Dania Husna dikata apa tadi? Siasat. Siasat, bersemuka, berani bersemuka. Okey. Baguslah tindakan tu betul. Dan bila berlaku macam tu, kita tak boleh percaya 100%. Kalau kita percaya 100%, itu yang boleh merosakkan hubungan. Kita perlu siasat terlebih dahulu. Tindakan Dania itu adalah tepat. Tahniah cikgu ucapkan kepada Dania. Baik, cikgu. Cikgu, untuk Chandra dan Dania tu cikgu, berapa bintang cikgu dah bagi? Chandra, cikgu bagi 2 bintang. 2 bintang untuk Sebab Chandra. dia ada sangkut sikit, tak apa. Kita dalam pembelajaran kan. Saya setuju. Okey, manakala Dania, cikgu bagi 3 bintang. Nampak lengkap di situ. Okey, tak apa. Yang penting mereka berani mencuba. Dan Chandra tadi tegas perkataan siasat tadi. Chandra saya suka. bagus. Tapi ada ujung tadi dia macam sangkut satu poin kan. Jadi cikgu tambah sikit situ. Tak apa. Baik. Salah betul, yang penting kita belajar. Baik, seterusnya cikgu. Kita Okey, ada warna seterusnya jingga. mengambil kesempatan ke atas kelebihan diri anda. Warna jingga. Okey, silakan. Okey, cikgu. Saya akan melaporkan perkara ini kepada guru agar murid ini tidak melakukan perkara sedemikian. Okey. Betul, melaporkan kepada guru. Nanti pihak guru tahu tindakan apa yang sepatutnya dia lakukan. Cikgu bagi 3 bintang kepada Lavanya. Okey, Tanya. Okey, seterusnya merah jambu. Merah jambu iaitu ugut. Oh. Garangnya ugut ya. Takut silakan. saya dengar. Takut dengar kan? Silakan Tanya. Nurin ya? Nurin Jazlina, merah jambu iaitu ugut. Silakan Nurin. Okey, bagi saya rasa komunikasi ni satu benda yang penting. Jadi saya akan cuba kekal tenang dulu, tanya dia kenapa dia buat macam ni, kenapa nak ugut apa semua kan. Tapi kalau dia tetap nak ugut saya, mungkin saya akan cakap dengan dia saya dah tak nak ada kawan dengan dia. Sebab siapa je nak kawan dengan orang yang ugut kan? Ya, Lepas Betul. tu saya akan report lah kat mak bapak dia supaya mak bapak dia tahulah situasi dia macam mana. Betul. Betul Nif. Dia melaporkan kepada mak ayah sekiranya terlalu melampau. Dan perkara ni sekiranya melampau boleh mengancam nyawa, boleh melapor kepada pihak berkuasa ya Nif. Dia murid. Okey, tahniah. Cikgu bagi 3 bintang juga kepada rakan kita Nurin Jazlina. 3 bintang, beri tepukan. Okey, jadi semua cemerlang. Semua cemerlang. Okey, baiklah. Kita dah lihat situasi bagaimana kita nak menghadapi, mengatasi sekiranya berlaku kadang-kadang tidak diingini yang kita sebut tadi. Kita dah tahu punca, kesan dan cara mengatasinya. Diharapkan kita dapat mengamalkan dalam kehidupan kita seharian. Betul. Saya rasa Begitu, itu sangat penting juga kita boleh amalkan apa yang kita belajar ini. Terutama sekali bagaimana kita ingin mengatasi masalah-masalah ini yang boleh daripada persahabatan yang melebihi batasan cikgu di situ. Baiklah, ada sedikit lagi yang Cikgu Hakim akan berkongsi dengan kita. Tapi sekarang kita akan berehat sebentar. Sambil berehat tu, kita ingat balik apa Cikgu Hakim ajar. Dan jangan ke mana-mana, terus bersama kami di Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Ya, kembali bersama kami di Didik TV KPM. Sekarang kita dalam slot menengah rendah dan sedang belajar mata pelajaran pendidikan kesihatan untuk tingkatan 3 ya. Bersama saya ialah Cikgu Hakim. Cikgu Hakim, kita sedang membincangkan topik mengenai perhubungan. Ya, betul. Banyak fokus kepada persahabatan, Cikgu ya. Banyak lagi Cikgu nak kongsi ni ya. Ada lagi. Silakan, Cikgu. Okey, baik. Dalam persahabatan ini, perkara yang paling penting ni lidah, iaitu interaksi, berkomunikasi. Sekiranya ini tidak pandai kawal, itulah antara punca utamanya boleh merosakkan hubungan. Okey, baiklah. Kita teruskan ya. Silakan, Cikgu. Okey, membentuk idea cara berkomunikasi secara berkesan dalam persahabatan. Macam mana ni, murid semua? Kita nak membentukkan satu cara komunikasi yang berkualiti. Bukan cakap kosong saja, bukan cakap yang tidak bermanfaat. Mesti kita cakap tu ada info penting, ada positifnya. Okey. Baiklah. Antara cara menjaga batas pergaulan dalam persahabatan. Yang pertama, mempraktikkan komunikasi terbuka, iaitu berterus terang tetapi berhemah. Boleh kita berterus terang, tetapi perlu berhemah. Jangan kita terlalu cakap terus sampai kan tak menjaga perasaan rakan kita. Kita perlu tahu macam mana kita nak menyampaikan itu. Kedua, berkomunikasi secara verbal, iaitu lisan. Kalau tak lisan pun, melalui selain pada pertuturan, gaya badan, reaksi muka, okey, dan lain-lain lagi lah. Jadi, apa yang dapat disimpulkan di sini adalah dalam berkomunikasi ini, kita perlu kejujuran. Yang murid semua perlu kejujuran, tidak perlu ada selindung, terus terang, tetapi dalam keadaan yang berhemah lah. Ya. Tertib. Okey, seterusnya antara contoh tindakan berkomunikasi dengan sahabat. Okey, ini adalah antara contohnya tindakan berkomunikasi dengan sahabat. Yang pertama, okey, ini di garis panduan ya. Yang pertama, bercakap menggunakan kata diri yang pertama. Contohnya ni apa dia? Kata diri pertama. Saya, aku, dan lain-lain lagi lah. Ya. Betul. Okey, kedua, cuba berfikir dan mencari seberapa banyak penyelesaian yang boleh. Bila kita bercakap dengan rakan kita, kita perlu tahu apa masalah rakan kita, dia pun kongsi dengan kita. Kita perlu cari jalan penyelesaian dalam perbualan kita tu. Ketiga, menjadi pendengar yang baik. Seperti Hanif, dengar je apa yang Cikgu Hakim membebel ni kan. Bagus. Pendengar yang baik. Murid semua, kita kena ingat balik tu, Cikgu. ya, betul. Jadi pendengar yang baik. Okey, seterusnya keempat, pastikan anda faham niat atau kehendak rakan. Bila rakan kita bercerita dengan kita, murid, kita perlu beri perhatian betul-betul, faham apa kehendak isi hati dia. Jangan kita dengar tak dengar. Itu penting. Kadang takut-takut nanti kawan kita cakap seorang pula nanti. Susah nak yang tu nanti. Tak boleh, Cikgu. Tak boleh ni. Okey. Seterusnya, mencari penyelesaian yang terbaik. Dia dah berkongsi. Jadi, seperti mana kita sebut tadi, perlu ada penyelesaian. Okey. 6. Sekiranya tidak berjaya, ulangi perkara-perkara ini semula. Satu demi satu, secara ansur maju dia lah. Ya? Okey. Cikgu, daripada saya perhatikan di sana, seperti yang cikgu katakan, kita selalu ingin cari penyelesaian yang bukan hanya ingin menuduh saja. Kita dalam persahabatan dan hubungan, menuduh itu sangat-sangat tidak bagus. Sangat tidak bagus. Kalau kita dapat sesuatu, kita perlu ambil dan teliti betul, cari penyelesaian. Jangan bila kita dapat tu, terus kita nak mengelak. Terus tunjuk pada rakan kita. Tak boleh begitu. Kita kena siasat terlebih dahulu penerimaan itu. Okey, baiklah. Seterusnya, sebelum kita berbicara, murid semua, sebelum kita berbicara, sebelum kita buka mulut untuk berkomunikasi, berinteraksi, pertama, okey, ini adalah panduan yang diberikan. Pertama, iaitu pertimbangan. Perbualan saya perlu ditapis. Dalam pemikiran kita, murid semua, perlu ada persoalan. Sebelum kita nak bercakap, kita perlu tahu sesuai atau tidak soalan ini untuk diberi pada rakan kita. Kedua, tujuan. Adakah untuk menyakitkan hatinya? Perlu timbul persoalan. Kalau kita nak menyakitkan hati rakan kita, jangan sebut.
Itu boleh merosakkan hubungan. Ya, murid semua, beri perhatian. Okey, yang ketiga, pilihan. Adakah saya perlu bercakap sesuatu? Adakah benda itu penting atau tidak? Perlu ada pertimbangan. Keempat, keprihatinan. Saya perlu cuba memahami perasaan orang lain. Janganlah fikir diri kita je perasaan kita nak kongsi. Setuju, cikgu. Kawan kita dengar. Ada pernah berlaku tak begitu? Selalu, cikgu. Selalu, Dia sentiasa menceritakan tentang diri dia, perasaan dia. Sedangkan diri kita tak pernah dengar pun. Betul. Ada. Okey, baik. 5, empati. Iaitu saya perlu lihat dari segi perspektifnya. 6, adakah tindakan ini akan memalukannya? Adakah terdapat cara yang lebih baik untuk menyampaikannya? Okey. Sekiranya memalukannya, mengaibkan dia, perlu tak kita bertanya atau memulakan bersembang dengan dia? Ya, cikgu. Tak perlu. Tak perlu, cikgu. Jadi boleh kita nak cuba menyampaikan, tetapi jangan tempat yang terbuka. Sebaiknya seorang demi seorang lah. Jangan tempat yang terbuka, kerana dia segan bila rakan-rakan dia tengok kan. Jadi malu di situ. Okey, 7, adakah cara penyampaian saya berhemah? Adakah perasaan saya sekiranya seseorang bercakap sedemikian kepada saya? Jadi cuba kita berbalik semula pada diri kita. Kalau kita tanya orang macam tu, cuba tempat diri orang tu kita berada bersama. Adakah kita menerimanya keadaan macam mana? Jadi kita perlu berada di tempat individu tersebut lah. Dan yang ke-8, adakah saya mendengar dengan teliti? Adakah saya memberi peluang yang wajar kepadanya untuk menjelas atau meminta maaf? Jadi kita perlu buka ruang pada rakan kita juga. Okey, murid-murid semua. Hanif? Ya, cikgu. Jelas Jelas, cikgu. Okey. Murid-murid semua. Cikgu dah panjang lebar terang tadi. Kamu faham atau tidak apa yang cikgu sampaikan? Risau juga ni. Cikgu saya sebut seorang ni. Mereka faham atau tidak? Cikgu Jom kita cuba mereka. Baik, kita uji sedikit. Siapa yang ingin mencuba? Siapa yang faham dulu ni? Saya cikgu. Silakan. Silakan. Saya dapat memahami tentang persahabatan, terutamanya tentang batas pergaulan dalam persahabatan. Maka kita perlu berkomunikasi dengan cara yang berkesan untuk menjaga persahabatan antara rakan kita. Okey, baik. Ada lagi nak tambah? Cikgu nak jumpa. Okey, Lavanya. Silakan Lavanya. Okey, cikgu. Apa yang saya faham daripada pelajaran hari ini ialah persahabatan yang harmoni menjamin kesejahteraan dan kestabilan emosi. Oleh Okey, itu, betul. batas dalam persahabatan adalah salah satu cara yang terbaik bagi mengekalkan hubungan persahabatan kita. Tahniah. Okey, Ya, cikgu. nampaknya anak murid kita beri penjelasan yang sangat baik. Jadi mereka saya nampak faham apa yang kita belajar hari ini. Jadi, cikgu bagi 5 bintang kepada semua anak murid. Cikgu, tahniah cikgu ucapkan. Murid cikgu hari ini. Dan cikgu, boleh kita dapatkan Okey, rumusan baik. pembelajaran kita hari ini? Hari ini, banyak perkara yang kita dapat. Input-input penting dalam persahabatan. Pertama, kita dapat mengetahui apa yang dimaksudkan dengan persahabatan. Okey. Bila kita faham tentang persahabatan, kita akan menghargai apa itu persahabatan. Okey, murid. Yang kedua, kita dapat membezakan di mana sahabat biasa, di mana sahabat karib dan apa itu sahabat intim. Kan? Sebelum ni kita sahabat intim? Apa sahabat intim? Jadi bila kita belajar hari ni baru kita tahu sahabat intim tu apa dia. Okey. Seterusnya apa yang kita dapat hari ini adalah kita tahu bagaimana menjaga batas-batas pergaulan. Sekiranya kita tidak menjaga batas-batas pergaulan, kita tahu apa kesan negatifnya ni. Seperti apa yang kita lihat berita tadi lah. Minta-minta dijauh. Minta-minta dijauhkan dengan kita lah. Dan yang terakhir, cara kita berkomunikasi. Lisan kita. Perlulah berhemah, perlulah bertertib, perlulah memahami orang lain. Jangan fikir kita seorang saja. Betul ya, Nef? Betul, saya betul, setuju murid juga. semua. Itulah apa yang kita nak capaikan dalam persahabatan kita hari ini. Baiklah cikgu, saya rasa itu rumusan yang begitu lengkap dengan apa yang telah kita belajar sama-sama hari ini. Dan cikgu, saya tertanya juga kerana murid-murid kita hari ini semuanya cuba sedaya upaya betul. untuk menjawab soalan cikgu. Ya. Cikgu boleh berikan kepada kita semua prestasi keseluruhan mereka. Okey, baik. Saya lihat murid-murid ini, Lavanya,
Chandra, Nurin, Dania, mereka telah mencuba sehabis yang boleh. Betul, salah, nombor 2 memerit. Yang penting kamu dah memberi apa info-info, apa pandangan kamu, apa kefahaman kamu. Salah, kita belajar. Betul, kita teruskan. Jadi, saya nampak mereka ada semangat di situ. Jadi, saya tambah lagi bintang daripada mereka. Okey, 5 bintang juga 5 kepada bintang lagi, mereka. 5 bintang untuk semua. Tahniah kepada semua murid dalam talian kita. Dan saya pasti murid-murid dalam talian juga murid-murid di rumah mesti nak tahu dengan lebih lanjut kan kat mana saya nak belajar dengan lebih lanjut mengenai topik hari ini. Dekat mana cikgu? Mereka boleh Kita cari boleh bahan lihat. rujukan. Rujukannya di portal Sumberku. Portal Sumberku yang anda akan nampak pautan sekarang ya. Baiklah, masuk ke pautan tersebut dan ulang kaji dengan lebih banyak sebab insya-Allah kita semua akan jadi murid-murid yang cemerlang. Dengan itu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru kita hari ini, Cikgu Hakim ya dari Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Tuanku Jaafar Seremban Negeri Sembilan dan juga jurubahasa kita iaitu Cikgu Fatih dari Sekolah Kebangsaan Putrajaya Precinct 18 1 Putrajaya. Dan tentunya 4 murid dalam talian kita yang cemerlang, mereka adalah Chandra, Levania, Dania Husna dan juga Nurin. Tepukan untuk anda semua. Tahniah, saya pasti murid-murid di rumah juga semuanya cemerlang ya. Nama saya Hanif Sean dan dengan itu kita akan akhirkan rancangan kita hari ini. Terima kasih kerana menonton kami di Didik TV KPM. Kejap lagi Cikgu Hakim akan bersajak. Nak dengar tak Cikgu Hakim bersajak? Kalau nak dengar, kita teruskan sedikit lagi dan insya-Allah kita akan jumpa lagi. Terima kasih semua. Bye. Okey, baiklah. Saya ada satu sajak kepada sahabat-sahabat semua. Sajak sahabat. Dikalaku jauh, dikalaku duka, dikalaku disisihkan, kau tetap bersamaku. Di saat ku memerlukan kekuatan, di saat ku memerlukan teman, di saat ku memerlukan kebebasan, kau tetap di sisiku. Di dalamku kealpaan, di dalamku keegoan, di dalamku kejahilan, kau tetap setia di sampingku, sahabat. Terima kasih. Cikgu. Okey.